Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak mahu memberi tumpuan dalam membangun dan memacu industri hortikultur di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, industri berkenaan bukan sahaja untuk menghiburkan, malah mampu memberi manfaat kepada ekonomi. Menurut beliau, industri hortikultur juga berkait rapat dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. As you know, we have three pillars in our PCDS: economic prosperity, social inclusivity, environmental sustainability. All the three are connected. And what is important is we want to have a balanced growth in our GDP, as well as we maintain and conserve our environment. This horticulture is one industry that embraces both. One as a commodity, and the other one is also social inclusivity, because you give flowers to people. And the third, you beautify our country. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Borneo International Garden Expo BIGEX 2030 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Dalam hal itu, Premier Sarawak turut berkongsi pengalamannya selepas melawat Arab Saudi pada minggu lepas yang mana bandarnya dihiasi dengan tanaman bunga. I was in Saudi Arabia last week, and you can see the cities in Saudi Arabia are planted with flowers. Even Medina and Mecca, the government is putting emphasis on horticulture. That reminds me of the fact that right in the desert, they can produce flowers. Kepanasan weather is not friendly, but yet along the highway, beautiful with trees and flowers. Then I asked my colleagues, Sarawak, plenty of this. Yet along our main road, kita tidak ada tengok apa yang saya tengok di Saudi Arabia. Sehubungan itu, beliau meminta Datuk Bandar bagi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS untuk mencantikkan jalan raya dengan tumbuhan dan bunga yang cantik serta berwarna-warni. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menambah Sarawak juga perlu mempunyai dasar tertentu dan membentuk idea perkara yang akan dilakukan dengan bunga yang ada di negeri ini. Turut hadir dalam majlis perasmian itu ialah isteri Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amal Jumaani Tun Tuan Kumbujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan. Sementara itu, ketika ditemui media, Premier Sarawak berkata Kerajaan Sarawak akan memastikan kemudahan sukan dimantapkan sebagai persediaan menjadi tuan rumah bagi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA pada tahun depan. Sudah tentu Datuk Karim sebagai Menteri akan menyediakan apa juga persediaan untuk kita menjadi tuan rumah SUKMA 2024 dan kita mempunyai kemudahan dan Menteri akan berbincang mengenai dengan kemudahan-kemudahan yang lain, khususnya velodrome dia hendaklah kita buat dengan secepat mungkin. Yang lain kita ada mempunyai kemudahan, hanya upgrading saja. Dedahnya lagi, pembinaan kemudahan velodrome bagi acara berbasikal trek berkemungkinan besar akan dilakukan di Kuching berhampiran Kompleks Stadium Sarawak. Tambahnya, Kerajaan Sarawak merancang untuk menempatkan pertandingan SUKMA itu nanti di beberapa venue lain yang sudah memiliki kemudahan sukan seperti Sukan Tinju di Sri Aman, Sukan Badminton di Sibu dan Miri dan sebagainya. Terdahulu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan aluannya berkata penganjuran BIGEX 2023 dijangka mewujudkan kesan ekonomi kira-kira 44 juta ringgit dalam tempoh 3 hari dengan kehadiran sekitar 20,000 pengunjung.
Katanya dengan mempromosikan industri tumbuhan yang jarang ditemui dan potensi pelancongannya, Sarawak boleh mempelbagaikan industri pelancongannya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rantau ini. We see that this expo has potentially become a new tourist attraction event akin to our, as what had been mentioned by Tan Sri just now, which is akin to the Rainforest World Music Festival. We have got quite a number of homegrown festivals, and this probably might be able to be generated into another new tourism product in the near future. This event is expected to have a considerable indirect economic impact, such as creation of new jobs, opportunities, and the development of new workforce with specialized skills for this segment. Jelasnya lagi, perkembangan ini akan memberi impak positif kepada masa depan subkategori sektor pertanian termasuk industri perabot luar seperti pembuat rotan tempatan dan perabot yang diperbuat daripada pokok kayu belian. This event's contribution is in line with the Sarawak Post-COVID Development Strategy 2030, which aim to develop and enhance 6 economic sectors, including tourism, agriculture, and forestry sectors. The PCDS plan prioritizes environmental sustainability as one of its 7 key strategic thrusts. It is our belief that Big X 2023 will inspire individuals to act towards preserving our planet's natural heritage and promoting sustainability. Justru beliau berharap masyarakat tempatan akan menunjukkan minat yang mendalam terhadap Expo Taman yang sedang berlangsung ini. Berita seterusnya, projek fasa pertama bagi menaik taraf beberapa kemudahan di Taman Bulatan Miri sudah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu berkata, kerja-kerja naik taraf tersebut dilaksanakan di bawah projek tanggungjawab sosial korporat CSR kumpulan syarikat Shinyang. Menurutnya, antara kemudahan yang dinaik taraf ialah penambahan trek jogging sejauh 1.7 km di mana kerja-kerja naik taraf bermula pada April tahun lepas. CEO of a Xinjiang group of companies that were James Lee who initiated this program of upgrading and further development of Lautan Park Miri. As you all know, this is a very popular park for all Miri people. And with the increase of the first phase of 1.7 km, that was in April 2022 when they started, completed all these 5 items by the month of March 2023, including this one. Semasa menyaksikan penyerahan projek itu di Miri pada Jumaat, beliau berharap lebih banyak lagi kemudahan lain dibina dalam fasa kedua projek itu kelak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau berharap projek CSR itu akan memberi manfaat kepada warga Miri. Keperkembangan di Sibu. Semua anggota Perkhidmatan Awam Sarawak mesti bekerja sebagai satu pasukan dalam memastikan perkhidmatan kerajaan negeri berjalan dengan lancar dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menjelaskan semua penjawat awam juga harus bekerjasama seumpama sebuah pasukan bola sepak tanpa mengira pangkat, latar belakang atau bangsa. Tegasnya, anggota Perkhidmatan Awam Sarawak tidak perlu takut kepada perubahan dan menerapkan prinsip revisit, rethink dan recharge untuk memastikan tugas dan proses kerja masih relevan dilaksanakan. Tambah beliau, anggota Perkhidmatan Awam Sarawak juga harus faham mengenai inisiatif-inisiatif dan dasar-dasar yang dibawa oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Jelasnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, penyimpanan karbon, ekonomi hijau, perubahan iklim, tenaga hidrogen dan sebagainya harus dikongsikan dan dipanjangkan kepada rakyat umum. Beliau berucap demikian semasa sesi town hall dengan pegawai-pegawai daerah dan penolong-penolong pegawai daerah dari seluruh negeri di Sibu pada Jumaat. Sesi town hall ini merupakan salah satu acara yang diadakan sempena persidangan pegawai-pegawai daerah Perkhidmatan Awam Sarawak tahun 2023.
Dalam perkara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak juga memaklumkan bahawa Perkhidmatan Awam Sarawak akan meningkatkan penggunaan sistem digital dalam proses kerja termasuk pengisian borang atas talian. Turut hadir Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Dr. Muhammad Zaidil Abdullah, Perancang Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Bakalan Bangik, Pentadbiran dan Datuk Hicangki, Operasi, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Datuk Ismail Muhammad Hanis, Presiden Bahagian Sibu Wong Heng Sieng dan ketua-ketua jabatan. Kepaparan berikut. Program aspirasi Museum Brook yang mengetengahkan pemeliharaan tekstil dan kemahiran belia di Sarawak akan menyasarkan golongan belia yang menghadapi masalah sosial seperti pelajar sekolah juvana, anak yatim dan belia yang tinggal di pusat pemulihan. Melalui program tersebut, belia yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 18 tahun tidak mempunyai sijil berhenti sekolah akan diberi latihan dalam seni keringkam yang bertauliah di bawah program kerjasama Museum Brook dan Yayasan Hasanah. Objektif program ini adalah bagi menangani potensi kehilangan warisan budaya yang tidak ternilai di samping membantu mempersiapkan belia yang kurang bernasib baik untuk lebih berdaya saing. Pengarah Museum Brook, Jason Brook, telah memberi taklimat berhubung perkara tersebut kepada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus pada Jumaat. Menurutnya, program mengambungkan pemeliharaan kemahiran tradisional seni keringkam serta meningkatkan potensi golongan belia ini untuk lebih yakin, positif dan produktif. Dalam perkara itu, program ini akan membantu meningkatkan kemahiran golongan belia yang mengalami masalah sosial agar siap sedia menyertai masyarakat umum semula setelah dibebaskan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Borneo International Garden Expo BIGEX 2030 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. #menyebar fakta, salam UKAS.